Allahu Akbar. Apa orang tu fikir? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Jangan pelik sangat. Aku saja je nak ambil feeling kan orang buat vlog. Oh macam ni rupanya cara dia kan. Sebab yalah kita ni tak pernah buat vlog. So kita nak cuba. Dalam YouTube ni kita kena selalu mencuba. Itu penting. Okey. Sebelum kita membebel panjang lagi, aku just nak bagi tahu hari ni kita nak buat video macam korang nampak kat thumbnail tentang Fatah Anas and the family. Ada something bad happen to their family sebenarnya lately ni, which is satu isu yang aku rasa kita kena bawa ke tengah kala kan. Di samping kita dok bercerita tentang orang kata kesalahan orang, kita pun kena ambil satu detik untuk muhasabah diri kita sendiri. Okey. So siapa-siapa yang baru masuk ni, jangan lupa like and share, jangan lupa tekan subscribe button dan juga bell notification. Kalau korang juga sekali lagi baru masuk, memang betul baru, korang kena tekan pop-up yang terkeluar dekat atas ni supaya korang boleh tengok video-video yang sebelum ni. Okey. So cerita tentang Fatah Anas ni viral dekat social media. Tapi tak apalah, tak boleh buat vlog, lenguh tangan. Kita duduk sana, kita sembang set. Alright? Peace. Alright guys, tak tahulah apa nak jadi kan. Orang cakap lately ni macam-macam isu, macam-macam hal yang berbangkit yang tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi semalam, 2 hari lepas ke semalam aku tak ingat, aku ada terbaca tentang satu kisah di mana salah satu influencer dekat Instagram sana yang agak terkenal kan, memang terkenal lah, bukan agak dah, bukan macam aku ni anak-anak je. So dia ni memang sangat-sangat orang kata dikenali dengan dia punya telatah, dia punya kecomelan, and then dia punya macam-macam hal lah yang dia buat oleh si Fatah Anas lah. So aku rasa semua orang kenal Fatah Anas Buyeh ni. Kalau korang tengok dekat Instagram ni pun dah sampai 1.2 juta followers dekat sana kan. So aku rasa kebanyakan daripada kita semua dah tahulah bahawa baru-baru ni diorang baru upload yang diorang bukan diorang lah, ayah dia terkena buatan orang, sihir kan, sampai muntah paku apa semua. Kita boleh tengok kat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, memang semua benda tengah tular tentang kisah ataupun posting yang diupload oleh Fatah Anas ni lah. Pada aku macam tak tahu nak cakap macam mana. Aku geram, aku confused, and aku orang kata tak boleh brain macam mana benda-benda macam ni di alaf 2020 ni masih lagi ada manusia yang membawa orang cakap kepercayaan macam ni disebabkan nafsu mereka sendiri dan juga sakit hati ataupun penyakit hati diorang sendiri. Faham tak? Okey, macam ni lah. Kalau siapa-siapa yang tak kenal Fatah Anas ni, kalau korang nak tahu, dulu dia ni pernah viral dekat yang budak kecil masuk dalam sangkar kucing tu le. Yang itu, yang masuk motif viral tu. Yang itu lah dia. Yang itu, dia dengan bapak dia kan banyak keletah. Kalau kau tengok video-video dia, memang macam-macam ragam, macam-macam benda yang kelakar, lucu. Memang semua bagi kat dia orang lah. And ada juga, aku pernah baca komen-komen yang katanya bapak dia ni menggunakan anak dia sebagai satu tempat untuk dia orang raih populariti dan juga ni lah kemewahan. Dia kata apa ni, pakai anak buat jadi populariti, lepas tu kau dera budak ni kerja sana kerja situ. Tak tahulah manusia ni. Aku bukan nak kata Malaysia je lah tapi kita letakkan benda ni sebagai something yang tak tahu nak cakap macam mana. Bila kau dah jadi public figure ni, antara benda-benda yang kau kena hadap adalah ni lah. Kadang-kadang komen yang kau tak masuk akal. Padahal kau yang lalu sendiri ni, kau mesti tahu apa yang baik untuk anak kau. Kau mesti tahu apa yang terbaik untuk family kau. Tapi orang duduk sibuk-sibuk. Padahal orang tu tak duduk satu rumah pun dengan kau kan. Alright, tapi tak apa. Kita berbalik kepada kes Papa Anas ni yang dikatakan disihir, yang disahkan disihir, bukan dikatakan disahkan Alright, so aku rasa kebanyakan daripada korang dalam channel ni mesti pernah tonton kisah seram yang aku pernah bawakan dalam segmen tak silap aku Malam Khurafat kan. Kat dalam tu macam-macam kisah yang telah pun ditonjolkan dan diceritakan oleh orang-orang lain kepada aku. Ada kata yang kena yang kena gelap kedai, ada yang kena minyak pengasih, ada, and macam-macam ilmu lain lah yang terkena kepada manusia-manusia yang tak bersalah, tapi itulah di pandangan mata yang mendengkikan dia ni memang na'udzubillah, haram jadah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Okey, geram. Alright, so aku cerita sikit tentang apa yang dikongsikan oleh Fatah Anas dan juga bapak dia. Aku ada tengok satu video ni, aku tersentuh sebenarnya, di mana menurut Fatah Anas, budak tu, Anas tu, dia kata dia pernah bermimpi tentang satu mimpi yang dia nampak
bapa dia bermain dengan dua orang budak kecil yang di situ, dia ada kat situ. Dalam mimpi tu Anas ada. Lepas tu dia nampak bapa dia bermain dengan dua orang budak kecil and tak menghiraukan langsung Anas. Dia kata apa ni, papa buat apa? Oh, okey. Korang tak nak aku cerita, nak tengok video dia. Okeylah, kita tengok sama-sama. Kita react sama-sama, okey? Let's go. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa mulut? Sentuh. Kau bilang ada mimpi apa? Mimpi apa? Ada mimpi kawan-kawan Anas dua Dua. masuk rumah kita Kita. kat dapur. Ada apa? Okey. Lepas tu? Diorang main Anas. Lepas tu? Main nak tengok, diorang nak tengok Anas ada game apa. Lepas tu? Lepas tu mana bagilah diorang main. Lepas tu? Okey. Lepas tu bapa nak main juga. Lepas tu? Apa nak main juga? Apa dia nak main juga? Anas kata relax dulu apa. Lepas tu bapa ambil dulu budak. Papa? Anas tak? Anas seorang je tak? Anak buat apa? Anas seorang je kat dapur. Papa buat apa dengan budak tu? Main-main dengan budak tu lah. Anas tak? Macam ni. Allah. Tapi ada mimpi. Apa kira mimpi tu? Tak lah. Papa sayang kan? Tu syaitan kan? Bukan Sian-sian muka dia. mimpi dua. Mimpi ada dua, betul. Ada gangguan syaitan. Mimpi ni gangguan syaitan. Macam ni. Macam ni. Aku tak boleh lah video-video macam ni. Takkan aku sayang kan? Takkan aku tak sayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih ya. Bapak dia tak boleh tidur. Nak makan. Nak makan. Okay, so itulah video yang dikongsikan kepada kita. Aish, ya Allahu Akbar. Apa orang tu fikir Kau faham tak? Apa orang yang sihir dia tu fikir Apa yang dia... Okay, alright, okay, kita back to the story. Okay, macam ni. Apa yang aku baca sebelum ni, Anas ada cerita juga. Aku tak sure yang Anas ni disihir juga ke tidak, tapi setahu aku ya, tetap tu pasal lah dia orang datang pergi scan and check semua, and then bila check rupanya ayah dia yang kena, bukan Anas. Macam tu lah lebih kurang. Kalau salah korang boleh clearkan the picture dekat komen Alright, apa yang aku baca, dia kata sebelum ni Anas pernah nampak yang something yang dia jarang nampak kat rumah, seperti mak bapak dia bergaduh, and then dia kata bapak dia mula mengabaikan dia, bapak dia suka menyendiri, jauhkan diri daripada dia, bapak dia jadi seorang yang panas baran. And ada juga video menurut Papa Anas, dia kata yang Anas ni pernah ternampak ular hitam dekat dalam rumah. Tapi bila didengar cerita budak-budak ni, dia just anggap budak ni mungkin halusinasi dia lah, dia buat ya tak ya je lah. Tapi selepas benda tu makin lama makin serius, and Anas juga pernah mengaku yang dia pernah nampak han dekat rumah dia. And then sejak tu lah aku rasa Papa Anas ambil satu inisiatif yang lain untuk pergi check dia punya whole family kan. And then aku ada terbaca juga dia orang punya dia orang punya caption dekat Instagram yang mana-mana belum baca, sebab sekarang aku rasa korang tak boleh baca sebab dia orang dah private kan dia orang punya Instagram. Tapi tak apalah, aku bacakan untuk korang. Alright, daripada Fatah Anas Kroboye, dia sharekan gambar yang ni, aku tunjukkan kat korang ni. Okay, sambil tu dengan caption, Allah Maha Kuasa, demi Allah yang baik-baik hanya untuk dia, yang hina itu saya. Ampunkan saya jika sakitkan hati kamu. Penat aku tanggung, penat aku bawa, tutup penat ni dengan senyuman untuk orang lain. Hinanya lagi, ya tak apa, memang hina. Saya terima, macam-macam dah kena. Sakit memang sakit. Habis, banyak dah habis. Habis dah. Jadi cukuplah tu. Mohon merayu demi Anas dan juga Anissa. Kesian Anas, kesian Anissa. Depa kena tempias tu. Depa nampak tempias tu, kesianlah kat depa. Tak apa. Ni kita rehat pejam mata jap. Allah.
Ini adalah caption yang di-sharekan oleh Papa Anas lah dekat Instagram anak dia. Aku tak nak sembang pasal kronologi ke, sebab aku pun bukan family dia. Aku pun tak nak sibuk-sibuk orang cakap bercakap benda yang aku tahu dalam keadaan sama-sama je. Tapi ini daripada pandangan aku daripada pandangan luar kamera ni, dalam so ini pandangan aku pandangan daripada dalam kamera yang mana aku nampak Papa Anas dan juga Anas dalam kamera ni memang sangat-sangat cheerful, sangat-sangat, aku percaya yang dia ni peramah orang dia, aku percaya dia ni tak sombong orang dia, aku percaya mereka layan semua orang yang ada dengan dia orang. Aku nak share sikit kepada korang, bila kita buat something, content creator, terutama je macam orang dah famous, orang-orang yang betul-betul ada followers yang kuat seperti Fatah Anas ni, seperti juga macam-macam lagi lah korang tengok YouTuber atau Instagramers yang hebat-hebat. Pada aku, kita buat video, yang kita berhadapan ni adalah kamera, tapi yang di belakang kamera ni kita tak tahu berapa juta orang dah tengok kita, right? Dalam dunia kamera ni, dia ada dunia dalam kamera yang mana awak nampak saya ni, dan juga dunia di luar kamera, belakang kamera, yang tak ada orang pun nak ceritakan di dalam kamera. Macam ni, Fatah Anas ni punya caption tadi, dia kata penat, memang dah penat tu jadi content creator. Gentle aku cakap, tak ada orang nak cerita yang diorang sakit belakang, tak ada orang nak cerita yang diorang tak cukup tidur, tak ada orang nak cerita dekat dalam kamera yang diorang kadang-kadang tak ada duit, hadap itu hadap ni, tak ada. Sebab apa? Diorang nak show the best one, the cheerful one, yang best-best je untuk korang semua, faham? Nanti diorang share benda-benda yang sedih pun korang akan macam alah, minta simpati tu, nampak tak? Nampak? Bila share benda happy, orang dengki. Bila share benda sedih, orang kata minta simpati. Nampak tak? Sebenarnya masalahnya daripada siapa? Yang buat konten ni ke, ataupun yang memerhati, yang ada masalah hati ni, faham tak? So kepada orang yang melakukan benda ni, aku tak tahu nak cakap apa. Just kita tahulah yang benda ni kalau dah duakan Allah SWT tu, korang tahulah azab dia macam mana. Aku rasa kalau yang Islam tu mungkin tahulah apa dia punya akibat. And aku tak nak cakap lebih, sebab aku pun antara orang yang buat konten yang tak tahu siapa yang menonton aku, and aku tak tahu juga siapa yang puas hati dengan aku, siapa yang tak suka aku tak tahu, wallahualam. Tapi kalau aku ada buat salah dengan korang, ada terguris hati, ataupun mungkin cara aku balas komen, ataupun apa-apa je lah respon aku untuk korang melukakan hati korang, aku minta maaf siang-siang. Tapi kalau korang nak simpan dalam hati, apa pilihan aku lagi selain minta maaf pada korang, okay? So itu saja untuk video kali ni. Satu lagi ni, banyak orang DM kat aku, diorang tanya macam mana nak handle haters. Adakah dah jadi famous nanti haters tak ada? Tak. Satu je saya nak pesan dengan awak, kalau sekarang awak tengah berhadapan dengan orang yang kecam awak, skop dia sangat-sangat kecil. Nanti bila awak dah berjaya, awak dah jadi seseorang yang dikenali, skop awak tu awak sendiri pun tak tahu sebesar mana. Mungkin sampai ke tahap ni macam yang kita tengah bincangkan sekarang ni, tahap sihir ke apa semua, aku tak tahu nak cakap macam mana, sebab kita tak tahu siapa yang tengok kita. Itu je aku boleh cakap. Untuk Papa Anas, saya doakan brother supaya kuat, cekal. Mintalah korang doakan dia juga supaya dia boleh sihat, ceria seperti biasa. Kesianlah dekat Anas dan juga adik dia tu. Diorang perlukan bapa untuk orang kata membesar sama-sama. Orang yang dah hilang bapa daripada kecil mungkin tahulah macam mana lossnya, kan? Tanpa seorang bapa untuk kita membesar susah, faham? So pada korang semua, minta doakan dia supaya mereka boleh kembali macam biasa, dapat kekuatan yang macam biasa, happykan kita juga macam biasa. And aku harap korang juga jaga diri. Kita tak boleh nak puaskan hati orang, kan? Just kita ni kalau boleh elakkanlah mencipta musuh. Buat kawan biar 1000, musuh jangan ada satu. Faham? Alright. And aku ada satu juga kisah seram yang aku nak ceritakan dengan korang. Aku pun terperanjat sebenarnya benda ni terjadi kepada aku, di mana ketika aku nak search pasal cerita Fatah Anas ni, aku terjumpa something yang aku buka Instagram, and then aku buka nama Fatah Anas tu, diorang dah private lah diorang punya IG. Lepas tu aku nampak kat bawah tu button follow back. Ya Allah, Anas dah follow abang lama ke Anas? Sorry, abang tak perasan. Abang dah tekan follow back dah. Sorry, okay. Abang doakan semuanya elok-elok untuk family Anas. Abang doakan juga yang Anas pun sentiasa dirahmati, dijaga oleh Allah SWT. InsyaAllah yang baik-baik akan sentiasa di bawah kurniaan dia. Alright, so kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. I see you and I see you. Peace. Assalamualaikum. Bye.